أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pelajar sekalian, pada hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita untuk nota ringkas dan cadangan jawapan bagi latihan buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian fiqh untuk tajuk pada hari ini, Haji dan Umrah. Sama-sama kita lihat nota ringkas yang disediakan. Alhamdulillah, pelajar sekalian, kita telah lihat secara seimbang lalu nota ringkas yang disediakan tadi berkaitan dengan tajuk Haji dan Umrah. Seterusnya kita akan lihat dan kita akan bincangkan cadangan jawapan untuk bahagian penilaian buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 muka surat 108. Secara keseluruhannya untuk tajuk ini dan bahagian penilaian bagi tajuk ini
ada 13 soalan yang dimulai dengan soalan nyatakan maksud haji dan umrah. Kemudian yang terakhir soalan kebat. Soalan pertama, nyatakan maksud haji dan umrah. Jadi perlu memberikan maksud secara lengkap berdasarkan maksud yang ada dalam buku teks. Maksud haji, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala maksud untuk umrah, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa. Ini membezakan maksud umrah dan maksud haji. Pada bila-bila masa menunjukkan kepada umrah. Untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Selesai soalan pertama. Soalan kedua, nyatakan hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Selesai soalan kedua. Seterusnya soalan yang ketiga, nyatakan dalil nakli daripada Al-Quran dan hadis berkaitan dengan haji dan umrah. Daripada buku teks, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 196. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selesai soalan yang ketiga. Soalan seterusnya yang keempat, jelaskan syarat wajib. Berlainan dengan perkara wajib haji dan umrah. Ada 5 syarat wajib haji dan umrah. Pertama, Islam. Kedua, balik. 3, berakal. 4, merdeka. Dan 5, berkemampuan. Selesai soalan keempat. Soalan yang kelima, senaraikan rukun haji. Rukun haji. Pertama, niat mengerjakan haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf di Kaabah. 4, sa'i. 5, bercukur, bergunting atau bercukur rambut. Dan yang keenam adalah tertib. Jika senaraikan rukun umrah, pelajar tidak perlu memasukkan jawapan yang kedua ni, kerana umrah tiada wukuf di Arafah. Okey, selesai soalan yang kelima. Soalan keenam, jelaskan perkara wajib. Jika tadi syarat wajib, ni perkara wajib haji dan umrah. Perkara wajib haji dan umrah, di atas ni untuk perkara wajib haji dan di bawah ni adalah perkara wajib untuk umrah. Jadi kebanyakan perkara wajib ada dalam ibadah haji namun tiada dalam ibadah umrah. Niat ihram di miqat haji dan umrah ada. Bermalam ataupun mabit. Mabit ni bermalam di Muzdalifah untuk haji, umrah tiada. Melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra atau Jamrah Aqabah untuk haji tiada bagi umrah. Bermalam di Mina haji tiada bagi umrah. Melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah untuk haji tiada untuk umrah. Dan yang terakhir, menjauhi larangan ihram bagi haji dan menjauhi larangan ihram bagi umrah. Okey, selesai soalan ke-6.
Soalan ketujuh berkaitan dengan amalan sunat haji dan umrah. Jelaskan amalan sunat. Amalan sunat haji dan umrah, pertama untuk haji. Di bahagian atas ni haji, di bahagian bawahnya adalah umrah. Mandi sunat ihram untuk haji, umrah pun sama, mandi sunat ihram untuk umrah. Yang kedua, solat sunat ihram untuk haji dan solat sunat ihram untuk umrah, talbiyah, haji dan umrah. Yang keempat, mengutip anak batu di Muzdalifah untuk haji, tiada untuk umrah. Kelima, solat sunat selepas melakukan tawaf untuk haji dan umrah pun sama. Solat sunat selepas melakukan tawaf bagi umrah. Okey, selesai untuk soalan yang ketujuh. Soalan ke-8. Jelaskan banding beza antara haji dan umrah. Perbezaan haji dan umrah dalam aspek waktu. Dikerjakan pada bulan haji sahaja untuk haji, dan umrah dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Okay, itu perbezaan yang pertama dalam konteks, dalam aspek waktu. Yang kedua dalam aspek rukun. Untuk umrah, tiadanya wukuf. Tetapi untuk haji, wajib untuk seseorang itu berwukuf di Arafah. Okey, itulah beza ataupun banding beza antara haji dan umrah. Satu lagi perbezaan dalam aspek perkara wajib. Jadi ada 3 aspek lah. Okey, untuk perkara wajib bagi haji, melontar 7 anak batu pada ketiga-tiga jamrah. Dan bagi umrah, tiada melontar 7 anak batu pada ketiga-tiga jamrah. Kemudian yang kedua, bermalam di Muzdalifah untuk haji. Untuk umrah, tiada bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Mina. Umrah tiada bermalam di Mina. Melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Namun, tiada bagi umrah. Tiada melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Okey, selesai soalan ke-8. Dan makluman tambahan, sekiranya soalan melibatkan banding beza, berikan perbezaan, pelajar buatlah dalam bentuk jadual. Contohnya sebegini. Okey. Contoh di sini haji, di sini umrah. Contoh di tengah ni pelajar masukkan aspek. Okay, apa aspeknya? Yang pertama, waktu. Masukkan waktu kat sini. Haji dikerjakan pada bulan haji sahaja. Masukkan kat sini. Umrah dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Okay, yang ni masukkan di sini. Okay, jadi pemeriksa lebih nampak adanya perbezaan dalam aspek yang dinyatakan ini untuk kedua-dua, antara haji dan umrah. Soalan ke-9. Jelaskan jenis haji. Jenis-jenis haji ada 3. Pertama, ifrad. Yang kedua, tamattu'. Dan yang ketiga, qiran. Jadi kita dah menjawab soalan jelaskan jenis haji. Jadi soalan tidak meminta kita untuk memberikan maksud. Ini untuk pemahaman dan pengetahuan kita untuk maksud setiap jenis-jenis haji yang dinyatakan. Kalau kita bagi ifrad, tamattu', qiran, kita dah menjawab soalan ini jelaskan jenis haji. Jika soalan jelaskan jenis haji berserta dengan maksud, kita kena bagi maksud ni. Okey, selesai soalan ke-9.
Soalan ke-10. Terangkan kaifiat pelaksanaan. Kaifiat adalah cara pelaksanaan untuk haji tamattu'. Jadi, pelajar sekalian, kita dah lihat sebelum ini, haji ada 3 jenis. Ifrad, tamattu' dan qiran. Jadi, apa cara pelaksanaan haji tamattu' ini? Pada 8 Zulhijjah, niat ihram haji di Mekah, iaitu melibatkan rukun haji. 8, 9 wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah juga mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Kemudian 10 Zulhijjah melontar di Jamrah Aqabah ataupun dinamakan Jamrah Kubra, bermalam di Mina. 11 Zulhijjah pada hari esoknya melontar di Jamrah Ula, Jamrah Wusta dan Jamrah Aqabah. Jadi jamrah ni ada 3 dan bermalam di Mina. Kalau tadi melontar hanya di Jamrah Aqabah sahaja 10. 12 Zulhijjah esoknya melontar di Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah, sama, bermalam di Mina. Kemudian pada hari esoknya 13 Zulhijjah masih lagi melontar Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah di Mina. Kemudian jemaah haji akan mengerjakan tawaf di Mekah juga pada 13 Zulhijjah. Kemudian akan sa'i di Mekah. Kemudian akan bergunting di Mekah dan akhirnya tertib. Iaitulah kaifiat pelaksanaan bagi haji tamattu'. Seterusnya soalan ke-11, tandakan ra bagi rukun haji dan waw bagi perkara wajib haji. Ya, beza rukun dan perkara wajib. Okey, niat ihram haji. Okey, yang ni adalah rukun. Jawapan dia ra. Niat ihram haji di miqat. Bila ada di miqat, ia melibatkan perkara wajib. Wow, untuk wajib. Tawaf di Kaabah, yang ni rukun, adalah ra. Bermalam di Muzdalifah, perkara wajib. Wow. Bergunting adalah rukun, ra. Menjauhi larangan dalam masa ihram. Okey, perkara wajib. Wow. Selesai soalan 11. Soalan ke-12, huraikan 2 hikmah menunaikan haji dan umrah. Bila hurai perlu berisi dan huraian. Hikmah haji dan umrah. Jadi dalam buku teks diberikan konteks rohani ataupun aspek rohani, aspek sosial, aspek ekonomi. Jadi pelajar perlu perhatikan perkara sebegini di dalam soalan. Jika soalan secara umum tak apalah. Jika soalan huraikan 2 hikmah menunaikan haji dan umrah dalam aspek ekonomi. Ekonomi, pelajar perlu masukkan jawapan yang melibatkan ekonomi. Jadi di sini umum sahaja. Pertama, menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga. C. Kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, huraian. Saling mengenali sama umat Islam. C. Walaupun berbeza bangsa dan negara, huraian. Meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji. C. Ini tadi yang melibatkan ekonomi. Supaya dana umat Islam meningkat, huraian. Jadi kita bagi lebih daripada yang diminta, 2 bagi 3.
ya, digalakkan kita beri jawapan yang lebih daripada diminta, kerana kita panggil backup lah, ya, jawapan kita. Jika soalan pertama salah, ada lagi 2 jawapan yang insyaAllah boleh membantu kita untuk skor bagi soalan ini. Selesai soalan ke-12. Okey, seterusnya soalan yang ke-13. Soalan kebat, stimulus. Ahmad pergi ke Mekah menunaikan haji dengan membuat pembiayaan peribadi. Kemukakan hujah anda tentang situasi di atas. Jadi, dalam soalan tidak dinyatakan sama ada untuk menyokong ataupun menentang. Jadi, ianya bersifat umum. Di sini contoh kita memberikan satu jawapan di mana kita tidak bersetuju dengan Ahmad membuat pinjaman di bank. Untuk isi bagi soalan kebat, Ahmad tidak sepatutnya membuat pembiayaan peribadi. Membuat pembiayaan peribadi bagi menunaikan haji sebagai isi, kerana kewajipan menunaikan ibadah ini hanya kepada individu yang berkemampuan. Huraian. Kesannya, Ahmad tidak akan dibebani dengan hutang. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah merancang kewangan agar kehidupan lebih terjamin. Kesimpulan. Selesai untuk kita menjawab soalan yang ke-13 dan soalan yang terakhir pada kali ini. Alhamdulillah, pelajar sekalian, kita telah selesai untuk melihat secara ringkas saja nota ringkas dan perbincangan berkaitan dengan soalan-soalan dalam bahagian penilaian bagi tajuk haji dan umrah. Kita doakan semoga suatu hari nanti kita akan sampai ke sana. Sekian, terima kasih, semoga berjaya. Terima kasih kerana subscribe Yunar Channel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.